So ada 3 jenis sistem sokongan. Seperti apa kita tengok minggu lepas, kita ada rangka dalam, kita ada rangka luar dan kita ada satu lagi nama dia rangka hidrostatik. So kita tengok balik, apa tu rangka dalam? Ni semua saya laju je sebab minggu lepas kita dah tengok. Sistem sokongan untuk semua jenis vertebrata. So ingat balik, vertebrata tu ialah haiwan yang bertulang belakang. So semua binatang yang ada tulang belakang akan masuk di dalam satu jenis sistem sokongan, nama dia ialah rangka dalam. Ianya dibina oleh tulang dan juga rawan. Apa sebab ada tulang? Apa function dia ialah untuk sokong berat badan tu sendiri, nak lindung organ yang penting dalam badan, kekalkan bentuk badan dia juga sebagai asas pautan otot untuk pergerakan bahagian di dalam badan. So dia macam ada structure lah untuk pergerakan di mana otot tu akan melekat. Pada masa yang sama dia juga keras untuk lindung organ-organ dalam badan. Pada masa yang sama sebabkan dia ada membuat satu bentuk, dia juga memberi bentuk lah kepada kita. Okay. Sebab tu ada certain orang kadang-kadang dia cuba nak kurus tapi tak kurus-kurus. Kenapa? Sebab tulang besar. Kalau pernah dengar lah orang cakap tulang dia besar. Sebabkan tulang dia besar, so badan dia memang tu lah paling kecil. Jadi ada orang tulang dia kecil, sebab tu dia ngecil sungguh. Okay. So pada masa yang sama sebabkan dia sistem sokongan, so kerja dia memang nak sokong berat badan lah. Tu sistem sokongan. Okay. So ni antara contoh-contoh yang dalam rangka dalam. Kita ada ular, kita ada burung, kita ada orang, kita ada ikan dan juga kita ada katak. So basically anything yang ada muscle dekat luar, lepas tu kita kalau kita bedah dia ada tulang dekat dalam, itu semua kita panggil sistem rangka, sistem sokongan dalam rangka dalam. So ada satu lagi kita panggil rangka luar. Ni rangka ni dekat luar. So tengkorak dia, kata mudah, tengkorak dia dekat luar. Sistem sokongan bagi kebanyakan, bukan semua, ianya kebanyakan invertebrata. Vertebrata bermaksud bertulang belakang. Invertebrata maksud tiada tulang belakang. Tiada. So terdapat lapisan keras kitin berlilin ataupun cengkerang. So itu adalah sistem, itu adalah dia punya tulang dia, iaitu lapisan keras kitin yang berlilin ataupun cengkerang. So apa fungsi dia? Sebabkan ia adalah sistem sokongan, ia juga untuk menyokong berat badan dia sendiri, nak juga kekalkan bentuk, lindung organ juga, dan juga tapak untuk pelekatan otot. So kata lain, luar ke, dalam ke, fungsi dia sama. Beza dia cuma satu dekat luar dan juga apa yang dibuatkan oleh keras kitin berlilin juga cengkerang. Yang untuk dalam tadi daripada tulang dan rawan dan dia duduk di dalam. Itulah beza dia. Okay, so antara contohnya kita boleh tengok, tengok tu. Sebab dia ada otot kan, dia ada tulang kat luar, so dia keras. Tu dia menggunakan keras kitin berlilin lah. Okay, ini antara contoh-contoh haiwan yang menggunakan rangka luar. So yang menggunakan kitin berlilin antaranya itulah macam semut, beetle, labah-labah dan juga shrimp, udang. Yang menggunakan cengkerang antaranya ialah siput dan juga kerang. Alright. Kita ada satu lagi, nama dia ialah rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik iaitu haiwan invertebrata yang berbadan lembut dan tidak mempunyai tulang. Okey. Haiwan invertebrata yang berbadan lembut dan tidak mempunyai tulang. Dinding dia berotot dan meliputi rongga badan yang diisi dengan benda. So dia mempunyai dinding yang ada otot. So dalam dia keliling lah. Lepas tu dekat dalam dia ada rongga badan. So ada bendali kat dalam dia, okey. So bendali memberi tekanan kepada dinding berotot kepada semua arah menyebabkan badan menjadi tegar. Bendali ni dia memberi tekanan sebab dia ada dalam di antara rongga badan dan juga dinding berotot ni. So bendali ni memberi pressure ataupun tekanan kepada otot tu menyebabkan dia jadi keras macam tu. So apa fungsi dia? Fungsi dia untuk kekal dan mengawal bentuk badan juga untuk pergerakan. Okey. So dia bukan macam tulang-tulang tadi lah sebab dia tak ada benda yang keras. So dia tak ada perkara yang untuk dipegang oleh otot. Okey. So antara contoh dia, beluncas, cacing, lintah. Ni semua kalau kita tekan-tekan ni memang geli lah biasa orang sebut kan, macam lembik-lembik tu kan. So ni hari tu kita dah buat, so tak apa. So ni just kita masuk sikit, ada nama dia saiz rangka dengan pertumbuhan. So ni macam mana satu-satu binatang atau haiwan tu membesar dari segi saiz dia lah dan juga masa dia.
Okay, saiz tu akan termasuk juga berat dia, termasuk juga yang paling penting kebiasaannya kita tengok kepada tinggi dia lah. Kebiasaannya tinggi dia kita akan tengok. So secara kebiasaannya untuk semua binatang, dia akan menggunakan graf pertumbuhan yang biasa digunakan di mana bentuknya berbentuk sigmoid. Okay, this one very important untuk kita ingat. Berbentuk sigmoid. Sigmoid ni bentuk dia macam ni. Bentuk macam S macam ni, itulah kita bernama dia bentuk sigmoid. Now, untuk pertumbuhan rangka luar, maksudnya semua binatang yang rangka luar, dia special sikit. Sebab dia tak ikut sigmoid. Sigmoid tu kepada yang rangka dalam dan juga yang hidrostatik. Untuk rangka luar, dia akan membuat bentuk tangga. So dia macam ni lah pattern dia. Dia akan naik, dia bertelur, lepas tu dia tukar stage, tukar stage, tukar stage, tukar stage, tukar stage. So, pertumbuhan rangka luar adalah berperingkat. Okay, tumbuhan rangka luar adalah berperingkat di mana macam tadilah tengok dia naik satu stage, so dia ada peringkat lah. Sebab dia kenapa? Sebab dia ada kitin yang keras. Kan dia punya tulang kan dekat luar. Benda tu keras dan benda tu tak boleh mengembang. Jadi sampai tahap dia akan statik sekejap. Okay, haiwan rangka luar menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai dewasa. Dan proses penanggalan, okay, proses penanggalan rangka tu ialah kita panggil ekdisis. Itu yang kita sebut sebagai ekdisis. Kalau kita tengok balik dekat graf tadi, serangga menjalin kulitnya ekdisis. So dia ada ni lah, kat sini waktu dia salin kulit lah. Alright. So semasa ekdisis, haiwan akan menjedut udara untuk mengembangkan badan dan memecahkan rangka luar yang lama. Okay, dia macam ni. Kalau kita tengok, lepas tu dia akan berkembang pesat dan berlaku rangka, sebelum rangka luar baru mengeras, dia akan keluar. Dia akan sedut masuk angin, lepas tu dia keluar macam tu. So ni yang lama punya lah, sekarang ni dia keluar mendapat kulit dia yang lembut, tulang dia yang lembut, dia akan membesar, lepas tu dia akan keras balik. Baru jadi macam biasa balik. Okay, dan benda tu sentiasa berterusan sampai dia besar lah. So next kita tengok macam mana cacing atau rangga hydrostatik ni bergerak. Macam benda yang bertulang, apa yang berlaku ialah tak apa, nanti kita akan tengok untuk mana yang bertulang. So tapi untuk hidrostatik ni dia unik sikit sebab cara pergerakan dia bukan macam yang bertulang lah. So apa yang ada, dia dibantu oleh satu structure, satu struktur yang ada dekat contoh macam di cacing lah. Nama struktur tu ialah keta, iaitu bulu kejut yang terdapat pada sisi badan ni. Dia ada macam bulu-bulu keluar-keluar ni. Dia macam ada kaki kecil lah. Kaki kecil lah. Biologis panggil dia sebagai keta. So terdapat juga nama dia otot lingkar yang dalam. Okay. Juga otot membujur yang dekat dalam lagi lah. Otot lingkar, otot membujur yang bertindak secara berantagonis ataupun berlawan. Maksud dia, kalau satu otot mengendur, satu lagi akan dia akan keras. Okay. Satu macam relax, satu lagi akan keras lah. So dia akan berlawan sesama dia orang. So tindakan otot lingkar membujur yang antagonis menyebabkan berlakunya tekanan hidrostatik. Apabila dia orang bergerak, kan, dia kenjur dengan dia keras balik, keras dia kenjur, menyebabkan berlakunya tekanan hidrostatik. Apabila badan cacing menipis dan memanjang, maksudnya apabila berlakunya pergerakan muscle tu, pergerakan otot tu, dia ada masa menyebabkan dia menipis dan memanjang. Tekanan hidrostatik memindahkan cecair ke dalam badan yang ke belakang, di dalam badan ke belakang badan. Maksudnya tak payah kita tengok. Nanti akan ada gambar lah. Apabila badan cacing menebal dan memendek, cecair badan dipindah ke bahagian memendek dan menarik bahagian belakang cacing ke hadapan. So macam ni. Membujur dan mengendur. Lingkar dan mengecut. Otot membujur mengendur, otot lingkar mengecut menyebabkan dia mengecil dan memanjang. Tapi kalau otot lingkar mengendur, otot membujur mengecut, dia akan menyebabkan pendek dan besar. So bila benda dia kecil besar macam ni, dia punya cecair dia akan pergi ke belakang lah. So ni akan tarik ke depan. So dia macam ni. Dia akan jalan ke depan balik. So dia akan slowly tolak ke belakang. So dia makin ke depan lah. This one dia kecilkan balik. Nanti dia akan terus ke belakang macam tu. Okay. Saya lupa nak tengok buat video ni.
Patut saya letak video sekali. Okay, tak apa. So this one pun hari tu sebenarnya kita dah tengok. Kita dah buat lah hari tu seingat saya. So just go sahaja. So fungsi rangka dalam bagi haiwan. Ini fungsi-fungsi untuk rangka dalam lah. So haiwan vertebrata terbahagi kepada 3. So kita boleh bahagikan kepada 3. Haiwan vertebrata ataupun haiwan yang berangka dalam ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis, iaitu first, iaitu haiwan yang duduk dekat darat. Kita juga boleh tengok haiwan yang ada dekat akuatik ataupun dalam air lah. Satu lagi yang special juga iaitu burung. Okey, sistem dia lain sikit. So untuk haiwan vertebrata darat, dia memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan dan rangka yang besar yang sesuai dengan saiz dan badan disokong terutama oleh lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Pectoral berada di bahu, pelvis berada di pinggul. So basically rangka dia mesti kuat dan tegar. Jenis tulang dia kena jenis kuat dan tegar lah. Juga besar yang sesuai dengan saiz binatang tu. Kalau contoh macam kita ni tak ada nak besar sangat kan, besar-besar kita lah. Macam kucing biasa dia kecil sikit. Contoh macam gajah macam ni, kalau kita tengok tulang dia besar-besar kan. Sebab dia sendiri pun dah besar. So dia nak support, dia nak sokong seluruh berat badan dia tu, dia perlukan tulang yang besar. Terutamanya oleh lengkungan tu lah, dua lengkungan tu. So berbeza dengan akuatik. Untuk darat tadi dia mesti besar sebab dia nak cover dengan graviti. Berbeza dengan akuatik di mana rangkanya akan lebih kecil daripada saiz badan dia. Paling senang kita nak tengok ialah yang ada di dalam ikan paus. Lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. Macam tadi besar, keras dan tegar. Yang ni kecil dan lemah. Reason kenapa? Sebab berat badan akuatik akan disokong oleh daya apungan air. So ada air lah yang akan apungkan dia, menyebabkan dia mempunyai kurang tarikan graviti kat badan dia. So dengan tu dia boleh lebih banyak membesar daripada otot dia berbanding daripada tulang. So tulang dia tak perlu besar sangat lah nak support the whole structure tu sendiri. Tapi beza untuk burung. Sebab burung dia ada satu kebolehan yang membezakan daripada binatang-binatang lain, iaitu rangka dia diadaptasikan untuk mudah terbang. Okey, so tulang sternum dia iaitu satu tulang yang ada dekat dada di tengah-tengah dada kita, dia ni agak luas lah. Dia tulang dada dia luas. Kenapa? Sebab otot yang untuk kepak dia untuk terbang akan melekat dekat tulang sternum dia supaya lebih banyak tenaga, supaya lebih senang untuk dia flap dia punya wings. Supaya dia boleh senang terbang lah. Tulang dia pun special sebab tulang dia adalah berongga dan juga ringan. Saya rasa kalau awak pernah makan macam ayam ke apa, kalau kita pasang kita gigit ayam tu, tulang dia agak rapuh. Contoh macam lembu kan. Lembu kan kalau kita nak pecahkan tulang lembu tu memang kena pakai pengetuk besar betul sebab dia punya padat dan kuat. Tapi kalau macam ayam tak perlu sangat. Kita boleh gigit pakai gigi kita je, dia dah ni sebab dia berongga dengan ringan. So dia agak rapuh lah berbanding dengan lembu punya tulang. Okay, saiz tengkorak dia pun agak kecil, iaitu saiz tengkorak kepala dia lah, agak kecil supaya dia lebih mudah untuk terbang. Dia reason dia kenapa? Supaya tulang dia ringan dan memudahkan dia untuk terbang lah. Alright, so this one pun sebenarnya minggu lepas kita dah buat juga. So sistem rangka manusia. Untuk pengetahuan, kita manusia mempunyai 206 tulang. Seluruh badan kita lah yang macam-macam saiz, daripada tengkorak kita, tulang belakang kita, tulang rusuk kita, jari kita semua lah. So kita boleh bahagikan kepada 2. Saintis dah bahagikan kepada 2 struktur rangka. Iaitu pertama kita sebut sebagai rangka paksi dia yang terdiri dalamnya adalah tengkorak, iaitu tengkorak kepala skull, terus vertebra ataupun tulang belakang, sternum, satu tulang yang ada di depan dada, juga tulang rusuk tu sendiri. Satu lagi kita panggil tulang appendage atau tulang sokongan kadang-kadang kita sebut. Tapi tulang appendage lah yang spesifiknya. Lengkungan yang terdiri daripada lengkungan pectoral, bahu, tulang tangan,
tangan kita lah. Lengkungan pelvis, pinggul kita, juga tulang kaki, iaitu kaki kita lah. Alright. So tengkorak dia terbahagi kepada dua. Tengkorak tu sendiri kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu kita ada tulang kranium, kita juga ada tulang muka. Tulang kranium yang atas kepala kita, kalau kita buka tangan kita, kita takap kepala kita, atau paling mudah saya boleh sebut ambil wuduk yang belah sapu atas kepala tu kan. Tulang yang atas tu secara keseluruhan sampai belakang yang melindungi otak ke semua ni, itu kita panggil sebagai tulang cranium. Yang depan kita hidung, pipi, ke bawah dagu, itu kita panggil sebagai tulang muka. Cranium fungsi dia untuk lindung otak kita. Bahagian paling penting lah otak kita. Yang kedua, tulang muka pula fungsi dia nak beri bentuk muka, juga menyokong gigi. So struktur muka manusia berdasarkan tulang muka kita. Juga nak sokong gigi kita lah, sebab di mana adanya kita punya gusi semua. Okay. Kedua kita boleh tengok ialah terus vertebra ataupun tulang belakang kita. Actually vertebra, V-E-R sebenarnya. Rangka paksi kita. Terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebra. This one ada 33 disc. Tulang yang bersambungnya akan membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Dia kuat dan boleh melentur. Berfungsi untuk melindung saraf tunjang. One of the most biggest function selain daripada nak menyokong kita untuk kita berdiri tegak, tulang belakang kita penting untuk kita berdiri tegak, dia juga berfungsi untuk melindungi satu saraf yang penting, iaitu nama dia saraf tunjang. Alright, next. Kita akan tengok tulang rusuk dan sternum. Ianya sekali. Okay, rusuk dan sternum sekali sebab dia membentuk terus kita punya rib cage, kita punya rusuk kita lah secara keseluruhan. So dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi bersama vertebrata thorax di bahagian belakang. So kita ada 12 tulang yang ada pasang. 12 pasang tulang rusuk ni yang macam bengkok-bengkok ni, 12 semua secara keseluruhan yang bersambung dengan tulang belakang kita kat belakang, vertebra thorax. Okey, kat bahagian belakang ni lah. So 7 pasang akan bersambung terus kepada sternum. Sternum yang ni, depan ni. Kalau awak pegang awak punya dada awak, okey, kat tengah-tengah tu, itu adalah kita punya sternum. Dia keras. Kalau kita pergi ke kanan sikit, kita akan perasan macam ada lubang-lubang. Yang mana kawasan keras tu, itu adalah kita punya tulang rusuk lah. Yang lubang-lubang tu yang lubang di antara tulang rusuk kita ni. Okay, sternum yang kat depan ni. Ini fungsi dia memang untuk jaga kalau ada impact lah, ada tekanan dari depan, dia akan jaga kita punya jantung semua. So 7 pasang bersambung terus kepada sternum, dia akan bersambung terus. 3 pasang bersambung secara langsung dengan ada rawan. So dekat sini kita ada rawan. Okay, ada 3, sorry. Ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 ni sambung terus. 7, 8, 9, 10 ni dia bergabung secara rawan. Dia tak bersambung terus lah. So ada sebahagian kat sini dia agak tulang lembut. Rawan tu lah tulang lembut. Lepas tu tiba-tiba ada 2 pasang 11 dengan 12. Dia tergantung bebas bawah ni. Dia tak ada sambung dengan sternum. Dia ada kat situ je. So fungsi penting untuk rusuk dengan sternum adalah untuk menjaga kita punya organ utama kita, iaitu jantung dan paru-paru. So paru-paru, the whole thing. Jantung ada di sini, tengah-tengah, kanan sikit. Alright. So tadi tu rangka paksi untuk manusia. So dekat tengah-tengah lah, kalau tu perasan, tulang semua tu kat tengah-tengah. Rangka appendage ialah rangka yang bersambung kepada kita punya rangka paksi kita. First kita nak tengok ialah lingkungan pectoral ataupun bahu kita. Dia menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. So fungsi dia ialah untuk sambungkan kita punya tangan kita dengan kita punya rangka paksi kita lah. Tulang belakang kita semualah. So dia terdiri daripada 2 benda, iaitu clavicle dan juga scapula. Clavicle, tulang yang atas ni, kalau awak pegang sebelah kanan tengkuk awak, serta orang bukan tak ada, cuma macam serta orang badan besar sikit, so tak berapa rasa, tapi siapa yang kurus, kita akan rasa tulang sebelah macam terkeluar sikit depan tu kan. Itu nama dia clavicle lah.
Kalau awak pegang belakang awak pula, ada satu macam plate besar macam tu, itu kita punya scapula lah kalau awak pegang. Okay. So ada satu lagi kita boleh tengok iaitu tulang tangan. Tulang tangan is the whole tangan daripada kita punya bahu sampai kita punya hujung kaki, hujung jari kita. So terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5 jenis. Okay, 5 jenis. Iaitu humerus. Humerus kita punya lengan lengan yang biasa kita buat pumping tu Humerus ada dekat sini. Lepas tu di antara kita punya siku sampai kita punya pergelangan tangan kita ada 2 tulang iaitu radius dan juga ulna. Okey. Radius duduk belah kanan. Radius akan bersambung, akan duduk sebelah sama dengan kita punya ibu jari. Ulna dia akan bersambung sebelah sama satu garisan dengan kita punya jari kelingking kita. Okey. So di pertengahan tu pula ada carpus. Carpus ni lah yang menyambungkan di antara pergelangan tangan dengan radius dan ulna. Okey, dari satu kat sini. Kita punya pergelangan tangan kita. Itu carpus lah pergelangan tangan kita. Kalau kita masuk ke tapak tangan kita, tapak tangan itu adalah kita sebut sebagai metacarpus. Metacarpus ialah pergelangan tangan. Jari kita, setiap satu jari kita panggil semua tu tulang phalanx. Alright, tulang phalanx. I just noticed why they call it phalanx. Alright, next kita tengok persatu lagi. Tadi kita tengok belah tangan kita, sekarang kita tengok belah kaki kita pula. So yang sambungkan di antara kita punya paksi dengan kita punya kaki ialah lingkungan pelvic lah. So dia terbentuk daripada sepasang tulang punggung. So kita ada tulang punggung kat sini. So dia sepasang, belah kiri satu, belah kanan satu. Okay, yang ni tak apalah, ilium sacrum ni tak apa, you guys tak di dalam nota. So berfungsi menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Itu fungsi dia. Fungsi dia nak sokong berat badan. Pelvic is important untuk sokong kita punya the whole badan sebab dia satu-satunya sokongan yang ada di antara kaki kita dengan seluruh badan kita lah. So melindungi pundi kencing kita juga dan juga organ pembiakan kita. Sebab dia duduk memang dekat kita punya crouch kan. So kita tengok pula apa yang bersambung dengan kita punya pelvic tadi ialah tulang kaki. Ianya terdiri daripada femur. Okay. Femur, tulang paling kuat dekat dalam badan, femur. Patella, ada patella juga. Patella tu kita punya tulang kepala lutut kita. Tulang kepala lutut. Kalau awak pegang lutut awak, dia ada satu macam tulang keras kat tengah-tengah tu. Itu adalah patella sebutan dia, okey. So bawah tu ada tibia dan fibula. Yang besar di depan, itu kita panggil tibia. Ada satu tulang kecil di belakang. Sebenarnya kita dapat nak rasa sangat sebab tu biasanya dia duduk dekat ni. Tibia kita boleh rasa lah biasanya. Tapi untuk fibula tu kita susah sikit nak rasa sebab dia duduk belah dalam sikit. Okay. So tibia yang besar, fibula ada satu lagi yang kecil lah. So pergelangan kaki. Okay, pergelangan kaki ialah tarsus. Tadi carsus. Ingat. Kalau kita tengok kanan, carpus. Carpus ialah tangan. Kaki ialah tarsus. Carpus, tarsus. Okey, beza. Pergelangan jugalah. So, tapak kaki kita sendiri, tapak kaki kita tu keseluruhan kita panggil adalah metatarsus. Metatarsus, tapak kaki kita. Jari-jari kita sama macam mana jari tangan tadi, sebutan dia sama juga iaitu phalanx. Itu nama dia lah, phalanx. Jari kita ujung. Okey, ini ialah sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Macam mana sistem sokongan akan efek kita punya kestabilan kita. So, yang paling penting pertama sekali kita nak tahu ialah tentang pusat graviti. Ini satu pusat titik keseimbangan satu sistem sokongan ataupun objek itu sendiri. Dia titik di tengah-tengah, betul-betul di tengah-tengah keseimbangan sistem suatu sistem sokongan atau objek. Ada dua perkara yang akan efek kestabilan. Dua perkara lah, ada dua faktor. First ialah pusat graviti itu sendiri. Okay. Kalau tinggi akan tak stable, tak kurang stabil, tapi kalau dia rendah akan lebih stabil. Satu lagi ialah luas tapak tu sendiri. Lagi luas tapak tu lagi stabil, lagi kurang tapak tu lagi kurang stabil. Saya rasa kita ada pernah tengok sekali topik kestabilan memang ada berkenaan dengan pusat graviti semua ni lah. So macam mana efek macam building, piramid,
Twin Tower, semua tu sama sahaja, okey. Faktor dia sama je, iaitu pusat graviti juga luas tapak. So ini pergerakan dan pertumbuhan dalam manusia. So pergerakan manusia, sistem rangka dan otak membolehkan manusia bergerak. Pengecualian dan pengunduran otot rangka menghasilkan pergerakan. Otot rangka bertindak secara berpasangan atau secara berpasangan, secara berlawanan, dikenali sebagai otot berantagonis. Sama macam cacing tadi. Okay, sama macam cacing tadi, dia pun otot dia pun ialah otot berantagonis lah. Kita ada bicep di depan. Kalau kita pegang kita punya bicep kita. Ada satu lagi tulang kat belakang, nama dia tricep. Okay, tulang di atas tangan kita, kalau kita pegang kita punya lengan, okay, di antara bahu dan siku tu, kalau kita letak tapak tangan kita naik ke atas, buka tapak tangan kita naik ke atas, yang belah atas ni yang biasa kita tengok macam Popeye, kalau awak tengok Popeye kan, Popeye the Salmon yang biasa kita tunjuk naik-naik tu, itu kita panggil sebagai bicep lah. So bawah tu ialah dia punya tricep, di mana otot bicep dan tricep ni akan bergerak secara berantagonis. Kalau bicep mengecut untuk angkat tangan kita ke atas, tricep akan kendur, dia akan biar, dia akan relax. Tapi kalau kita nak turunkan balik, tricep akan mula mengecut dan bicep akan mula mengendur, dia akan relax lah. So kita luruskan balik tangan kita. So sendi, apa fungsi sendi? Sendi ni ialah semua kawasan tempat-tempat yang boleh kita gerakkan lah. So sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Okay, kawasan-kawasan macam tadi, humerus bertemu dengan radius dengan ulna, femur bertemu dengan tibia dan fibula. Kawasan tempat tu kita panggil sebagai sendi. So ada dua benda yang kita nak kena tahu dalam sendi, iaitu kita kena tahu satu benda nama dia ligament, iaitu tisu berhubung dengan tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambung dua tulang, dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Okay. So basically ligament ialah satu otot yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan dua tulang. Ianya dapat mengikatkan tulang tu serta membenarkan pergerakan lah. Supaya kalau kita tak ada benda yang tolong pegang antara dua tulang tu, nanti tulang tu akan lepas je lah kan. So benda yang pegang tulang tu supaya dia orang sentiasa duduk rapat-rapat, itu nama dia ialah ligament. So otak ialah tisu terdiri daripada gelatin yang selari antara satu sama lain. Sel otak mengandungi mitokondria untuk menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Otot basically muscle cell lah. Sel otot yang disusun secara selari. Dalamnya akan banyak mitokondria yang boleh mengeluarkan banyak tenaga. So kat situ berlakunya proses pengecutan dan pengenduran untuk otot tu sendiri. So ini adalah section synovial. Okay. Ini kalau dalam sendi kita ada satu section macam ni lah. Kalau kita tengok, kita zoom in. So kita ada tulang, So di antara tulang ni kita ada rawan dan di antara rawan ni kita ada cecair synovial. Ini satu bentuk macam pelincir itulah, pelincir. So yang di luar ni ini adalah ligament. Okay. Otot lah. So di antara otot dan juga tulang ada satu lagi otot sama macam ligament juga, cuma nama dia kita panggil tendon. Tisu penghubung yang menyambung otot kepada tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gelatin yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Dari penjutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Dia tak kenyal lah. Dia jenis yang tak kenyal. Macam ligament tadi dia jenis kenyal. Dia macam satu jenis otot juga. Cuma tendon ni dia keras. Ligament tadi dia kenyal, dia lembut supaya dia boleh bergerak. So di antara tu ada cecair synovial berfungsi untuk melicin dan membekalkan nutrien kepada rawan. Cecair synovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Dia melincirkan lah. Basically kalau awak bawa basikal, kan kita ada macam letak minyak tu kan. Minyak pelincir kat kita punya rantai supaya rantai kita tak rosak sangat. So dia lebih kurang macam tu kerja dia. Okay. Kalau awak ingat belajar enjin, siapa yang pernah tahu enjin kereta, kita letak minyak hitam, betul? So minyak hitam tu kita panggil kadang-kadang minyak pelincir. Kenapa? Sebab kita nak kurangkan, kita nak supaya apabila enjin kita bergerak dengan yang laju tu, pergerakan yang laju tu, supaya geseran di antara besi-besi tu lebih licin. Kita nak licinkan lah senang cakap. So rawan pula kalau dalam kereta dia macam suspension.
Kalau basikal pun ada certain basikal ada suspension. Macam spring tu. Okay. Sebagai cushion pelindung terhadap sendi dan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Okay, itu function yang ada di synovial. Okay, dekat sendi ni lah. So ini tadi. Saya rasa kita tak pernah buat lagi ni. So, kita try. Rajah di bawah menunjukkan sendi siku, labelkan cecair synovial, rawan dan ligamen pada rajah di bawah. Lepas tu, padankan setiap bahagian berikut dengan fungsi yang betul. Okey. Saya try tu tarik, nanti you guys bagi tahu saya apa jawapan dia. A, B, C. Sebab dia nak 3 benda je, saya bagi 3 sajalah. Lepas tu nanti you try yang ni. Try 3A dahulu. Itu adalah cecair synovial. A adalah Cecair synovial. synovial. Ya. Oh. A adalah cecair synovial. Ya, betul. B? Rawan. Yes. B ialah rawan lah. Dia tulang lembut. Yang function macam suspension. So maksudnya C tinggal hanya Tendon. Ligamen ya. Oh ya. Ligamen. Tendon kalau dia bergabung dengan tendon dia kalau bergabung dengan otot. Beza ligamen dengan tendon, satu keras, satu kenyal, satu tak kenyal. Macam ligamen ni dia kenyal sikit. Tendon dia tak kenyal. Tendon dia keras. Satu lagi ligamen tulang-tulang, tendon otot tulang. Okey, so padankan setiap bahagian berikut dengan fungsi yang betul. Tendon, rawan, ligamen dan cecair synovial. Apa fungsi-fungsi dia? Tendon. Apa fungsi dia? Menyambungkan otot rangka pada tulang. Ya, menyambungkan otot rangka pada tulang. Okay, dia sambungkan otot dengan tulang lah, betul. Rawan? Bertindak sebagai cushion dan mengurangkan geseran. Yes. Bertindak sebagai cushion dan mengurangkan geseran. Okey, kepada siapa yang mungkin mic tak berapa elok, you guys boleh tulis juga dekat dalam chat lah. Nanti saya akan baca juga. So, ligamen? Untuk memegang tulang-tulang pada sendi. Yes. Ligamen untuk tulang dan sendi. So, last sekali, cecair synovial. Melicin. Yes. Iaitu melicin dan membekalkan nutrien kepada rawan lah. The last one yang tinggal. Okay, betul satu lagi. Rajah di bawah menunjukkan struktur lengan manusia. Kita ada bicep, kita ada tricep. Gariskan jawapan yang betul. So, bengkokkan lengan, luruskan lengan. Bengkokkan lengan. Lengan dibengkokkan pada siku apabila otot bicep mengecut ke mengundur dan otot tricep mengecut ke mengundur. Kau nak luruskan tangan, otot bicep mengecut ataupun mengundur, otot tricep kecut mengundur. Otot bicep mengecut, otot tricep mengendur. Untuk Membengkokkan lengan. bengkokkan lengan. Okey, kawan kita ada cakap jawapan dia ialah Otot bicep mengecut. mengecut, tricep akan mengendur. Okey, semua sokong? Semua sokong tak ada. Otot tricep mengendur.
mengendur. Tricep mengendur kan, untuk bengkokkan kan. Semua sokong So, itu kalau nak bengkokkan. Kalau nak luruskan, Mengecut, lepas tu mengendur. bicep mengecut, tricep mengundur. Untuk luruskan. Ya. Bicep akan mengendur dan tricep akan mengecut. Itu kalau kita nak luruskan tangan kita. Luruskan tangan kita. Kalau kita nak bengkok, baru bicep kita ngecut, tricep kita mengendur. Okay, kalau kita nak bengkok, maksudnya masuk dalam lah. Dia bengkokkan dia macam tu lah So bicep kena menarik lah. So dia akan mengecut. Yang ni dia akan mengendur, dia akan relax. Dia akan relax, dia akan memanjang. So kalau kita nak luruskan tangan kita turun ke bawah, so tricep yang kena tarik. Untuk tricep tarik, dia kena kecut. So tricep kena kecut, bicep kena ngendur. Bicep kena relax. Okay. Boleh Next. Okay, this one just pola pertumbuhan manusia. Ini macam mana kita nak tengok satu manusia tu berkembang lah. Okay. Ini peringkat-peringkat dia lah. Kita ada bayi, kita ada kanak-kanak, kita ada remaja, dewasa dan juga tua. KLMNO. Infancy, childhood, adolescence, adulthood and old age. So pertumbuhan masa bayi, ianya pertumbuhan yang pesat. So dia cepat. Baby kita lahir kecil tu, dia mengembang tu cepat. Mengembang Dia membesar lah kot Dia membesar tu dengan cepat. Lepas tu dia jadi kanak-kanak, dah boleh bercakap, dah boleh berlari. So pertumbuhan kanak-kanak lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki, lebih cepat daripada kanak-kanak perempuan lah, tapi dia dah slow down sikit. Okay, dia dah slow sikit. Dia tak secepat macam bayi lah. So dia slow down sikit. Lepas tu masuk kepada remaja, kadar pertumbuhan sangat cepat balik. Dia akan laju balik. Okay. Dia akan laju balik semasa remaja dan dah tua. Dah dewasa lah kot dah tua tu kita biasa sebut orang tua. Dah dewasa umur dalam 20 sampai 65 tu kebiasaannya takkan ada pertumbuhan yang sangat besar lah. So pertumbuhan dia akan sangat minimum ataupun dia akan statik je. Dia akan duduk tinggi tu je. Kalau 168 tu 168 lah sampai ke tua kan. So lepas tu apabila kita dah tua, biasanya 65 tahun dan ke atas, pertumbuhan kita negatif. Saiz badan kita berkurang. Okey, maksud negatif ni bukan tiba-tiba tulang awak mengucut. Bukan maksudnya tulang awak mengecut. Tak, maksudnya kita makin menunduk. Tulang belakang kita tak kuat, badan kita dah tak berapa kuat. So dengan tu badan kita start menunduk. So dengan tu kita punya ketinggian kita akan menurun lah secara keseluruhannya. Tu maksud dia bukan maksudnya tiba-tiba nanti awak bayangkan dah besar tu femur kita punya fibia kita. Kita punya femur kita makin kecil. Bukan femur kita makin kecil, cuma kita makin menunduk. Okay, so ini perbezaan di antara pertumbuhan lelaki dengan perempuan. Tadi kita tengok secara keseluruhan. Sekarang perbezaan lelaki dengan perempuan. Kalau bayi, untuk lelaki dengan perempuan dia membesar secara sama. Membesar secara sama lah. Tapi kalau kanak-kanak, lelaki akan lebih cepat membesar. Sebab kalau kita tengok budak-budak, biasanya tengok lelaki tinggi sikit lah daripada perempuan kan. Tinggi sikit. Tapi time akhir balik, maksudnya biasanya dalam tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu lebih kurang. Kita akan tengok perempuan biasanya sama dengan lelaki ataupun ada masa dan ketika perempuan akan lebih tinggi pada lelaki. Lelaki semua kecil-kecil je, cuma comel je semua kan. Tu bukan sebab apa? Sebab perempuan dia lebih cepat akhir balik. So dengan tu dia lagi cepat spur dia punya growth hormone dia untuk dia membesar. Okay, dia lagi cepat membesar. Lepas tu apabila remaja, biasanya dalam tingkatan 3, tingkatan 4 tu, kalau kita perasan lelaki semua dah besar-besar pula kan. Kita tingkatan 2 tu tengok kawan lelaki kita kecil lagi. Tahun depan je kita tengok, ya Allah, dah jadi orang cakap menara lah kan, tinggi semacam. Sebab tu dia pun dah akhir balik, so dia lebih cepat lah lelaki akan lepas tu akan lebih cepat membesar. Kebiasaannya secara normal memang badan lelaki lebih besar daripada perempuan. So itu antara perbezaan lelaki dengan perempuan. Selepas tu dia masuk dewasa tu sama je semua. Dia tak akan membesar sangat dah, and dah tua dia akan mengecil kembali lah. Alright. Itu untuk manusia. Apa? So untuk manusia. So next, kita tengok pula sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Tadi kita tengok orang, kita dah tengok haiwan macam mana, kita dah tengok manusia macam mana. So sekarang kita tengok pula pertumbuhan, sokongan dan pertumbuhan dan kestabilan dalam
tumbuhan. So, mengapa tumbuhan memerlukan sokongan? Kenapa sebenarnya pokok kena sokongan juga? Dia untuk berdiri tegak dan mendapatkan cahaya matahari bagi proses fotosintesis, menjadikan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Saya tahu pokok memang tak bergerak, duduk situ je. So, mesti ada cara untuk dia nak kena kejar matahari. So, dia kan masuk ke matahari kan. So, sistem sokongan ialah fungsi dia untuk dia naik ke atas untuk dia dapat matahari. Pada masa yang sama, dia akan keluarkan akar dia ke bawah sambil-sambil mencari air. Dia juga akan stabilkan, dia akan pegang, cengkam tanah tu supaya kalau ada angin tiupan yang kuat, pokok tu tak terbang. Cuba bayangkan kalau pokok tu terbang-terbang, hari ni terbang ke kanan, esok terbang ke kiri. Habis bangunan tu. Okey, kita sokongan utama untuk pokok ada dua. Kita ada batang dia dan kita ada akar dia. Batang fungsi untuk jaga berat daun dia, bunga dia juga buah dia lah. Batang juga untuk naik ke atas untuk kejar cahaya. Akar pula untuk cengkam tanah supaya kalau ada angin boleh dia boleh duduk kat situ je lah. Tak adalah dia terbang-terbang. Kan? So sistem sokongan tumbuhan darat dengan aquatic. Now, pokok kalau kita perasan dia ada duduk dalam dua tempat. Dia ada yang duduk sama macam kita tadi. Dia ada duduk yang dekat atas darat. Macam depan rumah kita ni nampak ada macam pokok. Biasanya ada pokok mangga di depan rumah. Saya perasan banyak orang tanam pokok mangga. Sebab jarang orang tanam pokok durian di depan rumah ni. Pokok mangga di depan rumah. Satu lagi ada yang kita tengok macam dekat kolam. Kalau kita pergi tasik ke apa, kita akan nampak ada macam teratai semua kan. Itu kita panggil sokongan tumbuhan dalam akuatik lah yang ada di dalam air. So darat ni, tumbuhan darat dibahagikan kepada dua. Kita boleh bahagikan kepada dua. Iaitu tumbuhan yang berkayu, yang keras tu, yang kalau kita pegang tu memang keras. Satu lagi tumbuhan herba ataupun tak berkayu yang kalau kita tekan tu memang boleh terus patah. Kita boleh senang patahkan. So aquatic pula sokongan utama ialah daya apungan tu air tu sendiri. Dia nak terapung. So dia ada daya apungan air lah. Hampir sama macam haiwan. Hampir sama macam haiwan aquatic tadi. Cuma sel dia berbeza dan sistem dia agak berbeza. So sistem sokongan tumbuhan darat. Dia terbagi kepada dua, iaitu tadi kita tengok tumbuhan berkayu juga tumbuhan herba tidak berkayu. Tumbuhan herba berkayu biasanya pokok besar lah yang tinggi, mempunyai tisu berkayu yang keras juga tegak. Nama tisu tu ialah tisu lignin. Tisu lignin yang keras, bahan kompleks yang keras dan tegar. Nama tisu dia ialah tisu lignin. Ingat tisu lignin. Dan biasanya dia pokok besar dan tinggi. Untuk tumbuhan herba, dia jenis tak ada kayunya, bergantung kepada air yang disimpan di dalam sel batang. Mendapat sokongan daripada kesegahan sel, mudah lembut dan layu jika kekurangan air. Ini biasanya kalau kita macam tak tengok pokok paku pakis. Macam saya kat rumah ni saya ada tanam apa Brazil lah, saya lupa nama pokok tu kan. Jenis-jenis macam pokoknya tu lah. Ulam-ulam kalau kita perasan kan, boleh kita gigit-gigit terus. Kangkung yang boleh kita gigit-gigit terus dia punya batang dia. Okay, so dalam tu dia ada air lah yang menyebabkan dia punya sel-sel pokok tu menjadi segar dan dia jadi keras, jadi kejip. Kat situ dia akan naik ke atas lah instead of dia layu. Tapi kalau dia kekurangan air je, kita nampak dia tunduk sebab dia tak cukup air. Bila tak cukup air ni, dia punya batang pun tak ada sokongan yang kuat. So, sistem sokongan tumbuhan darat, setengah tumbuhan berbentuk daripada struktur khas yang memberikan sokongan tambahan. Sekejap, saya tengok berapa dah? 90. Okey. Setengah tumbuhan berbentuk struktur khas untuk memberikan sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Now, ada certain pokok, kalau awak tengok, biasa saya dulu tengok kat kampung lah. Kat kampung saya dulu kadang-kadang ada pokok yang macam menjala kan. Macam pokok kacang panjang. Kalau pernah tengok pokok kacang panjang. Apa lagi? Ada satu jenis pokok bunga tu. Saya lupa nama pokok bunga tu apa. Morning Glory tak silap nama. Bahasa Inggeris Morning Glory. Dia warna purple. Atau kalau awak tengok dekat mana-mana rumah yang ada macam pagar besi tu, lepas tu instead of kita nampak pagar besi tu, kita nampak macam pokok. Tahu tak? Faham tak maksudnya? Bunga seri pagi. Bunga seri pagi Ya, dia warna purple kan? Purple tu. Warna purple kan? Dia warna purple.
Biasanya pagi dia akan naik, lepas tu malam dia turun balik. Seri pagi lah tu. Yes, morning glory bahasa Inggeris dia. So itu antara jenis pokok yang mempunyai akar yang special sikit. Dia ada, so sekarang ni dia terbagi kepada 5 lah untuk buah darat ni. Dia ada 5 jenis akar yang berbeza. Okay, macam tadi kita tengok dia punya batang, dan sekarang kita tengok akar dia pula. Ada nama akar, nama dia akar banir. Ada nama akar, nama dia akar sokong. Ada nama akar, nama dia akar jangkang. Ada nama akar, nama dia sulur paut. Ada nama akar, nama dia akar cengkam. Nanti kita tengok. So basically, ini adalah perbezaan-perbezaan di antara akar-akar tu. Contoh, first kita tengok akar banir. Terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian, pokok angsana. Akar banir dia macam ni lah. Yang standard lah. Biasa kita tengok akar yang biasa kita tengok tu ialah akar banir lah. Cuma specialty dia kalau kita tengok dia macam ada ni. Ni banir. Ni nama dia banir sebenarnya. Dia macam ada line. No. Bukan. So ni. Tu banir lah. Dia ada banir. So kita panggil akar banir. So akar sokong ni. Dia ada macam terkeluarnya tu. Lepas tu dia ada satu. Kalau awak tengok biasanya lah cerita hantu banyak ni. Saya lupa nama pokok tu. Biasa orang risau dengan pokok-pokok akar sokong ni. Tapi inilah. Ni akar sokong lah. Akar akan dia tumbuh pada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Akar jenis ini ada pada pokok bayan, pokok pandan dan juga pokok arah. Tu jenis-jenis dia lah. Satu jenis akar nama dia akar jangkang. Ini akar ni kita akan jumpa dekat banyak paya bakau. So pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. So akar dia terkeluar. Macam akar sokong, dia dahan. Daripada dahan tu dia keluar. Yang ni, dia keluar daripada dia punya batang dia, tapi dia terus jadi akar. Dia bukan keluar daripada dahan lah, dia keluar daripada akar. Tapi dia bukan duduk atas bawah tanah, dia duduk atas tanah. Okay? Duduk atas air, kita akan nampak benda ni. Satu lagi nama dia sulur paut, iaitu struktur halus yang berlingkar dan melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan sulur paut pada pokok timun, peria dan lahu. Ni pokok ni biasanya jenis pokok yang tulang dia, batang dia batang lembut. So dia nak kejar macam yang tulang akar keras ni susah sikit. So instead of dia besar sendiri, dia just melekat dekat pokok-pokok keras ni. Lepas tu dia naik ke atas terus. Atau dia pegang macam dekat, macam morning glory tadi lah. Morning glory tadi, macam timun, kacang panjang. Tu pokok-pokok menggunakan sulur paut punya akar lah. Satu lagi akar cengkam, mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan juga pokok dedu. Ni akar dia biasa dia akan melekat terus kat pokok, dia akan masuk dalam pokok. So dia cengkam pokok sendiri supaya dia tak boleh jatuh. Biasanya parasite lah benda-benda macam ni. Dia akan mengambil makanan-makanan daripada pokok tu sendiri. Alright. So tu jenis-jenis akar yang berbeza untuk darat. Next, kita tengok sistem sokongan tumbuhan untuk akuatik. Ini yang duduk dekat dalam air. Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu. Macam tadi, samalah, dia tak ada tisu kayu lah. Macam tadi ada yang ada kayu kan, yang ni dia tak ada tisu kayu. Mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. So air itu sendiri memberi sokongan utama dia. Mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu airenkima. Okay, ini nama tisu ni spesifik. Tadi lignin. Kan, tadi lignin, itu untuk keras. Yang ni nama dia airenkima. So apa tu tisu airenkima? Tisu airenkima terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. So dia dinding dia nipis, sel dia dinding dia nipis. Lepas tu dia ada ruang-ruang udara dekat tengah-tengah dia. Nanti saya tunjuk gambar dia. Bagi setengah tumbuhan akuatik membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan. So certain pokok dekat batang dia akan membesar, di mana dia akan lebih banyak rongga-rongga dalam tu, rongga-rongga udara dalam tu, menyebabkan lagi tinggi dia punya daya apungan. So ini adalah tisu airenkima. Kalau perasan nampak macam lubang-lubang tu kan. Lubang-lubang ni lah yang membentuk tisu airenkima ni. Okay, dia ada lubang-lubang air pocket lah, pocket udara supaya ianya diapungkan oleh air itu sendiri. Ni saya tak rasa, saya rasa ni pokok teratai kot. Alright. Now, kita buat latihan sikit.
Raja di bawah menunjukkan berapa jenis tumbuhan. Nyatakan sistem sokongan yang terdapat pada tumbuhan. Ini kita ada A. Kita ada A pula. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada akar cengkam, akar banik, akar sokong, batang berongga dan juga sulur paut. Okey, nombor 1 apa? Wait, saya laju sangat ke? Saya lupa nak tanya. Tak. Tadi okey Tak. Kalau laju sangat nanti, biasanya benda ni kita akan rekod dan masuk ke dalam YouTube lah. So you guys boleh tengok kat YouTube lah. So, 1, apa? Nombor 2 apa? Nombor 2 dulu lah kot. Nombor 1 tu macam susah sikit nak show. Nombor 2 apa? Akar cengkam Dua. Akar cekau. Bukan. Cengkam Agam. Sulur paut. Sulur paut. Sulur paut. Nombor 2 adalah sulur. Akar banir. Nombor 2. Nombor 3 akar banik. Nombor 3 akar banir. Yes, nombor 3 akar banir. Saya tulis A banir lah Nombor 3 akar banir betul. Nombor 2 ni Nombor adalah 4 akar sulur sokong. paut. Yes, nombor 4 adalah akar sokong. Ni tadi apa? Sulur paut. Saya tulis SP lah sulur paut ni. Akar sokong. No. Akar Akar cengkam. Akar So, cengkam. akar sokong. Sorry. Silap. Nombor 4 Batang berongga. Yes, nombor 4 batang berongga. Sebab dia aquatic kan, dalam air kan. Dia batang berongga. So ni adalah cengkam. Cengkam. Yes. So maksudnya yang ni Akar sokong. yes. Akar sokong. Oh, nampak akar tu. Perasan tak ada kat Faham? keluar. Sepatutnya dia sebenarnya nampak macam akar. Sebab saya cakap macam confused sikit. Sebab should be akar sokong dia kena ada tulang baru keluar. Boleh jadi akar sokong. Tapi this one dia jadikan akar sokong. It's fine lah. Tak apalah. Layan je lah soalan ni. Okay. So mana tadi akar sokong? Akar sokong. Prod roots lah. Akar sokong. Sepatutnya akar serabut je ni. Okay. Saya rasa ada satu lagi soalan. Yes, ada satu lagi soalan. So isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dalam tumbuhan herba, batang disokong oleh apa sel-sel tumbuhan? Nombor 2, pokok jagung mempunyai apa dan yang tumbuh berdekatan tanah untuk melebarkan pangkal tumbuhan? Nombor 3, keladi bunting ialah contoh tumbuhan akuatik yang mempunyai apa pada batang daunnya supaya dapat terapung dalam air? Nombor 4, ialah struktur bergelung yang tumbuh daripada batang atau hujung daun yang mengelilingi sokongan. Pokok-pokok yang sangat besar mempunyai apa untuk melebarkan pangkal pokok dan memberi sokongan yang lebih kuat. Pukul 10 Okey. Sikit lagi. Nombor 2, pokok jagung mempunyai akar sokong. Nombor 2, pokok jagung mempunyai akar sokong. Yes. Pokok jagung mempunyai akar sokong. Mana tadi? Okay. Akar sokong lah. Saya tulis A sokong saja maksudnya akar sokong. Okay, tak apa. Saya bagi jawapan sebab aku 10 lambat nanti. Stand kat bawah semua. Okay, so basically dalam tumbuhan herba, batang disokong oleh kesegahan. Okay, kesegahan sel-sel tumbuhan. Kesegahan
Kesegahan tu apa cikgu? Kesegahan tu dia punya segar dia, betapa banyak air yang ada dalam sel tumbuhan tu sendiri. Okey, nama istilah dia kita panggil segah. Bila dia jadi keras, banyak air, istilah yang kita sebut ialah segah. So kesegahan lah. Keladi bunting ialah contoh tumbuhan akuatik yang mempunyai ruang udara. Okey, ruang udara pada batang daun supaya dapat terapung dalam air. Struktur bergelung yang bertumbuh daripada batang atau hujung daun yang mengelilingi sokongan ialah sulur paut. Sulur paut. Yes, sulur paut. Nice. Sulur paut. Pokok-pokok yang sangat besar mempunyai Akar sokong cikgu. satu lagi. Yang untuk durian, untuk ni tadi tu. Akar cengkam. Satu lagi. Akar bani. Yes. Akar banir untuk melebarkan pangkal pokok yang memberi sokongan yang lebih kuat. Biasanya pokok besar lah, yang sangat besar, jarang jumpa yang selain daripada akar banir. Memang akar banir kebiasaannya. Okay, saya rasa ada sikit lagi. Sekejap, saya tengok. Memang ada setahu saya tinggal sikit lagi. Sekejap, mana kau? Ini dia kau. Yes, 3 more slide. So kita settlekan lagi 3 slide, lepas tu baru kita habis. So menentukan gelung, so menentukan usia tumbuhan kayu. So kita boleh tengoklah umur pokok tu berapa. So macam mana nak tahu menentukan gelang tumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. So kerana kita nak tahu, kita tengok berapa banyak gelang yang ada lah, daripada tengah dia sampai hujung. So pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang, antara yang boleh. Okay, cara pertama kita tebang pokok tu. So pokok dipotong merentasi batang seperti ada pada gambar foto 6.12 lah. Gelang terdapat pada batang pokok dikira, satu gelang mewakili 1 tahun. So setiap gelang ni 1, 2, 3, 4, 5, so ni 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun lah. Kebiasaannya memang macam itulah pokok. Itu satu cara pertama, sama ada kita tebang pokok tu terus, atau kita ada satu lagi cara, kita kira gelang bertumbuh dapat dalam batang kayu tumbuhan berkayu. Cara kedua, kita tebuk dia. Instead of kita tebang dia, kita tebuk dia. Pokok tidak ditebang tapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok digerudi sehingga 70% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Separuh sahajalah, sebab separuh ni maksudnya kat tengah-tengah lah kan. Berapa kita nak lebih-lebih. Mata gerudi dikeluarkan dan gegelang pertumbuhan dikira lah. Samalah. Kita akan nampak dia punya gelang dia, so kita kira. Cara ni menyelamatkan pokok daripada dia tebang. So ini cara paling baik untuk kita ukur pokok instead of kita tebang dia. Sebab kalau kita tebang dia memang dia mati kat situ je. Yang ni sekurang-kurangnya dia macam ada lubang lah So dia tak matilah pokok tu. So hubung kait sistem sokongan dengan kestabilan tumbuhan tu sendiri. So sesuatu tumbuhan dikatakan lebih stabil pada kedudukan yang tidak mudah tumbang. So maksudnya kalau dia lagi stabil, dia lagi susah nak tumbang lah. Sama macam binatang tadi, dua benda ni memainkan peranan. Pusat graviti juga keluasan tapak. Rendah lebih stabil, luas lebih, kalau dia punya keluasan tapak tu lebih luas, lebih stabil. Okey, konsep dia sama sahaja. So ini adalah rumusan akhir tentang sokongan pergerakan dan pertumbuhan untuk haiwan, manusia juga tumbuhan. So untuk haiwan dia rangka luar tadi, dalam, hidrostatik. So ada pertumbuhan pergerakan dia lah. So vertebrata darat, burung dan vertebrata akuatik untuk rangka dalam. So manusia ada fungsi dia juga, pola pertumbuhan manusia. Fungsi ada sendi, otot, masalah dia untuk kecederaan juga sakit lutut. Pola pertumbuhan manusia ada lelaki dan perempuan lah, dia ada perbezaan sedikit. Okey. Tumbuhan, so sistem tumbuhan darat ada, untuk akuatik ada. Apa hubung kait ni di antara sokongan juga dengan kestabilan, juga pola pertumbuhan tadi. Pola pertumbuhan tadi yang umur jadilah. Okay, should be kita ada latihan sikit tapi tak apa. Saya share nanti nota daripada awak. So latihan ni you guys boleh, basically latihan ni saya dah bagi tadi. Apa yang ada dekat awak punya. Latihan ni yang UPSR last tu. Kalau you guys nak try lah. So dengan tu saya nak cakap sekian, terima kasih untuk hari ni. Maaf tak terkekurangan, sekali ambil kepada Allah. Terima kasih cikgu. Terima kasih, So cikgu. insya-Allah kita akan sambung minggu depan dengan topik yang seterusnya. Boleh So if anything ada question apa-apa boleh tanya. Last peringatan kepada siapa yang